Okay, kita tengok tajuk yang seterusnya iaitu Chapter 7 Coordinate Geometry. Okay, ini adalah dia punya summary, okay, summary of Chapter 7. So, apa yang kamu belajar daripada Coordinate Geometry? Yang pertama adalah berkaitan dengan divisor of line segment. Okay, ini soalan ni sangat-sangat penting, selalu ditanya. So, to find the coordinate of P, so kamu akan kaitkan dengan N dan M. Okay, N dan M di mana kena bersilang lah. Okay, N dan M tu akan first pada koordinat X, okay, kemudian yang kedua koordinat Y. Kemudian dia per M tambah N lah. Okay, ni tak kisah M dulu ke N dulu ke, sama je. Okay, kemudian kamu belajar tentang parallel. Okay, kamu ada parallel line dengan perpendicular line. So, parallel line, apabila kamu ada two lines, okay, Y equal to MX plus C, so dia buat M1C1 dengan M2C2. So, bermakna ada dua line kat situ. Okay, bermakna apabila untuk dapatkan parallel, okay, parallel, disebut je pasal parallel, kita kena tahu bahawa dia punya gradient, okay, dia gradient adalah sama. So, dia buat kat sini M1 equal to M2. Okay, perpendicular pula, okay, untuk ketahui bahawa dua line tu adalah perpendicular ni maksudnya 90 degree lah. Okay, so kita guna rumus M1 darab dengan M2 equal to -1. Okay, maknanya kecurunan, okay, gradient yang pertama darab dengan gradient kedua akan dapat -1. Okay, seterusnya kamu belajar tentang area dahulu. Okay, area of polygon. Okay, area of polygon setengah darab, okay, lepas tu kamu kena susun koordinat dia. Okay, tak kisah ambil mana-mana koordinat. Okay, cuma yang penting yang mana kamu start, kat situlah kamu berakhir. Okay, contoh kat sini dia buat X1, Y1 atas bawah. So ending dia pun X1, Y1. Okay, XN, YN ni ikutlah berapa point. Tak semestinya segitiga. Okay, sebab tu dia nama area of polygon. Okay, dia boleh jadi segitiga, boleh jadi segi 4, segi 5, segi dan seterusnya lah. Okay, that's why dia buat rumus umum. Okay, area of polygon. Okay, kalau biasanya kalau merupakan segitiga, so dia akan ada 4 point lah. Okay, 3 point yang ada, ini last sekali adalah yang kamu tutup tadi. Okay, S1, Y1. Okay, yang ni pun nak letak terpulang pada kamu. Okay, untuk susunan tadi sama ada kamu ikut clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, clockwise ataupun anti-clockwise. Dan pastikan kamu ikut susunan dia. Okay, jangan kamu cross lah. Contoh point pertama pergi point ketiga, point keempat atau pergi point kedua. Kita nak, so kena ikut lah 1 point, 1 point, 1 point. Okay, kemudian buat operasi darab. Okay, buat operasi darab iaitu X1 darab dengan Y2, X2, Y3 dan seterusnya. Itu hasil darab tu kamu kena tambahkan dia. Kemudian tolak, okay, kita darabkan juga tapi daripada bawah ke atas, iaitu Y1, X2, Y2, X3 dan seterusnya. Okay, daripada tolak tu kena ada modulus lah. Okay, sebab jawapan dia ada kemungkinan boleh jadi positif, boleh jadi negatif. And then the area must be positif lah. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan equation of locus. Okay, locus ni kamu ingat dia umpama satu perjalanan lah. Okay, locus of moving point. Okay, pergerakan point P tadi, which distance is constant from a fixed point. Okay, ni antara rumus dia. Okay, kalau dia distance dia is constant from fixed point. So fixed point ni biasanya bentuk bulatan. Okay, so kamu ada satu bulatan and then kamu ada satu point and then pergerakan dia adalah mengelilingi, okay, mengelilingi fixed point tadi. Okay, so akan terhasillah bentuk bentuk bulatan tadi. Okay, seterusnya locus of moving point which distance from two fixed point A and B is always constant in the ratio M N. Okay, so mana dia always constant, so kita guna nisbah lah kat sini. Alright, okay, itu yang kedua. So yang ketiga, locus of moving point which distance from two fixed point is the same. Okay, is the same. Maksudnya jarak dia daripada kita ambil P. PA dengan PB tu adalah sama. Okay, PA dan PB tu adalah sama. Okay, itu antara tiga keadaan untuk locus. Okay, so kamu boleh imagine lah. So soalan mana yang akan ditanya. Okay, antara semua ni yang biasanya MN ni confirm masuk lah. Area bergantung. Okay, area bergantung. And locus pun antara yang famous ditanya. Okay. Okay, the diagram on the right shows the position of two football player P and Q. Okay, kita ada P and Q. Kemudian ada coordinate of player. Okay, dia dah bagi, iaitu 46 and 45. Kemudian the player P wants to kick the ball to player Q. Okay, but the ball lands at 2/3 the distance of the straight line towards player Q from player P. So jarak dia adalah 2/3. So apa maksud dia? Maksudnya kat situ dia ada 3 bahagian lah. Okay, dia ada 3 bahagian. Okay, so ini adalah bahagian yang 2. So ada lagi satu bahagian kat sini lah. Alright. Kemudian determine the coordinate. Okay, the coordinate of the ball when it touch the surface of the field. So kita nak tahu apakah koordinat dekat sini. Right. So macam dia nak buat? So katakan dia nak koordinat apa, ball and ball. Katakan kita nak ball is B. Okay, B is XY. Okay, dia bersamaan dengan, okay, kita guna yang bersilang tu lah. So 2, tengok X dahulu. Okay, 40. Okay, and then 1, 4. Okay, itu untuk X. Okay, boleh juga kamu terus buat untuk Y. 2, 45 tambah 1, 6. Okay, tengok Y pula lah. Okay, kemudian per. Okay, masing-masing ni per.
A2 tambah 1 akan dapat 3. Boleh saya congak kat sini. Okay, disebabkan dia nak coordinate, so pastikan kamu ada kurungan dan juga ada koma dekat tengah-tengah. Sebab yang sebelah kiri ni adalah untuk X. Okay, sebelah kiri ni adalah untuk X dan sebelah kanan ni adalah untuk Y. Alright. So apa perlu buat? Kira sahaja. Okay, ni tekan kalkulator je lah. Okay, boleh dapat direct sebenarnya. 240, 84 bahagi 3, so akan dapat 28. Okay, dekat sini 28. So 45 dan 2, 90, 90 tambah 6, 96, 96 bagi 3, so akan dapat 32. Okay, 32. So itulah koordinat dia. So koordinat B adalah 28, 32. Okay, B tu bermaksud ball tadi lah. Okay, koordinat ni adalah 28, 32. Okay, boleh terus salin. Okay, so soalan ni minta apa ni? Okay, dia kata radius AB, so ada AB kalau boleh nampak kat situ. Okay, ada A dan B. Okay, of the Ferris wheel is perpendicular to the tangent of the circle at point B 12, 8, 12. Okay, perpendicular tangent. Apa maksud tangent? Tangent adalah satu garisan yang bersentuh. Okay, bersentuh pada, kalau kat sini case dia circle lah. Dia tak semestinya circle, dia asalkan lengkung. Ada satu point, okay. Itu maksudnya tangent. So ada satu garis lurus yang bersentuh dengan lengkung ataupun case kat sini adalah circle pada satu point. So given the point is 8, 12. And then dia bagi equation. Okay, equation of the tangent to the circle at point B is given 3x plus 2y equal to 48. Okay, dia dah bagi equation untuk tangent tadi. Alright. So find the equation of radius AB. Okay, dia nak equation untuk AB of the Ferris wheel tadi. So pertama keyword dia adalah perpendicular. So bila perpendicular kita terus ingat iaitu M1, M2 okay, is equal negative 1. Okay, kena ingat itu. So bermakna apa itu M1 dan M2? So M2 ni kita akan cari, M1 tu kita boleh dapat daripada equation yang diberi. Okay, iaitu 3x plus 2y equal to 48. So 2y equal to negative 3x plus 48. Okay, boleh follow Okay, kita nak y. So y equal to negative 3 over 2x plus 48 over 2. Alright, so y equal to, okay ni jangan buat point pula. Okay, biasa kita tinggalkan sahaja macam tu. So 48 bagi 2 akan dapat 24. Okay. So equation tadi ni adalah equation tangent tadi Okay, ni adalah equation tangent. So untuk dapatkan equation untuk AB, so kita tahu gradient. Okay, kita akan guna nilai gradient ni iaitu negative 3 over 2. So kita apply M1, M2 equal to negative 1. So negative 3 over 2. M2 equal to negative 1. So M2 equal to negative 1 times negative, kita terbalikkan dia. Okay, terbalikkan dia. Okay, biasanya kalau satu negatif, satu tu akan dapat positif. So kat sini akan dapat 2 over 3. Okay, ini adalah gradient untuk AB tadi. Okay, ini adalah gradient untuk AB. So macam mana nak cari koordinat dia? Sorry, nak cari equation. Ini nanti kan tercampur pula. So y equal to mx plus c. So kita boleh gantikan m dia adalah 2 over 3. Okay, kemudian ada tiga benda tak tahu, okay? Y, X dan juga C. Okay, C ni kita tak tahu dia punya y-intercept apa. Tapi XY ni kita boleh dapat daripada koordinat yang dia beri. Okay, XY kita boleh dapat koordinat yang dia beri. Di mana X dia adalah 8. Okay, Y dia adalah 12. Okay, X dia 8. Y dia 12. Okay, baru dapat cari satu benda. Okay, ingat dalam biasanya satu equation satu benda tak tahu. So, kamu kena cari maklumat yang tak tahu tu. Jika dua benda tak tahu, maknanya kamu perlukan satu lagi equation, okay, untuk selesaikan dia. So, ni nak buat apa ni? So 12 tolak 28, 16 per 3. Okay, ni kira kalkulator lah. So akan dapat 20 per 3. Okay, akan dapat 20 per 3. Equal to C. So therefore the equation is, macam mana? Tulis kat sini. So kita tahu Y adalah negatif 2 per 3 X, okay, tambah 20 per 3. Okay. So bawah ni masing-masing 3, so maknanya kita darabkan dengan 3. Okay, kita darabkan semua dengan 3. So akan dapat 3Y equal to 2X plus 20. Okay, kemudian kita jadikan dia sebagai, apa nak lupa pula. Equal to 0 tu. Allah Akbar, lupa pula tadi. Okay, 3Y tolak 2X tolak 20 sama dengan kosong. Okay, jadikan dia sama dengan kosong. Bermakna kamu ada dua jawapan kat sini. So dalam bentuk Y sama dengan 2 per 3X tambah 20 per 3 atau 3Y tolak 2X tolak 20. Okay, general. Okay, boleh ingat. Okay, dalam general form. Okay, kedua-duanya lah bagi. Okay, maknanya kamu ada jawapan dalam dua-dua bentuk tersebut. Okay. Itu juga dia maknanya. Oh, itu dia. Okay, siapa nak salin boleh salin.
Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. So tadi kita dah cover yang berkaitan dengan apa nama tadi yang ratio tadi tu. Kemudian ni parallel, okay, yang berkaitan dengan parallel dan perpendicular. Okey, yang ini okey, ini ada area. Okey, kita akan sentuh sikit tentang area. Okey, boleh tengok dulu soalan. Okay, nanti saya nak kamu fokus untuk soalan-soalan problem solving cari dalam buku teks tu. Okay, in the diagram of the right point A, B, C and D are the vertices of parallelogram A, B, C, D. So M the intersection point of diagonal AC and BD. So M tu adalah intersection point untuk AC dan BD, alright. So dia suruh cari koordinat C. Okay, dia suruh cari koordinat C. Okay, biasanya kalau diagonal ni titik kat tengah-tengah ni titik tengah lah, okay, midpoint lah, masa dia adalah midpoint. So untuk mencari nilai M, okay, untuk dapatkan nilai C kena tahu M dulu. Okay, sebab M adalah midpoint bagi AC. Okay, M adalah midpoint bagi AC. So kalau nak cari M daripada AC, so ada dua benda tak tahu, M dan C. So kita boleh cari M dahulu berdasarkan DB. Okay, berdasarkan DB. So coordinate of M, okay, M, X, Y, kita ambil daripada, saya highlight. Okay, kita ambil daripada D dan juga B. Okay, D dan juga B. Okay, midpoint ya. So midpoint tambah ini bahagi 2. Okay, tak kisahlah nak start pada negatif 1 ke, nak start pada 5 pun boleh. Okay, kemudian 6 tambah 2 bahagi 2. Okay, kalau saya silap beritahu ya. And then kira, so 5 tolak 1, 4, 4 bagi 2, 2, 6, 2, 8, 8 bagi 2, 4. Okay, 2, 4. So the coordinate of M is 2, 4. Okay, terus tulis 2, 4. Okay, to find the coordinate of C, okay, maknanya kita dah tahu dah. Kalau tadi dia beri 2 point and then find the midpoint. And now we have the midpoint and then find another coordinate of point. So maknanya C, M. M dia dah tahu. Okay, M dia dah tahu, 2, 4. So dia adalah midpoint daripada AC. So C ni XY lah. Okay, dalam kes ni dia masih lagi XY. So maknanya negatif 3 tambah X. Okay, negatif 3 tambah X bahagi 2. Kemudian kosong Y. Okay, kosong tambah Y. Tulis je lah walaupun Y saja. Okay, bahagi 2. Okay. Okay, apa yang berlaku sekarang adalah kita buat perbandingan. Okay, kita buat perbandingan iaitu 2 dengan yang ni. Okay, kemudian 4 dengan yang belakang ni. Okay, ni jangan tulis. Okay, elakkan sambung kat bawah buat dia berjauhan sikit. Okay, iaitu negatif 3 plus X divide by 2 is equal to, ataupun terbalik 2 sama dengan negatif 3 tambah X per 2 pun sama juga. Okay, 2 bawa ke kanan. Okay, 2 bawa ke kanan akan jadi darab. Okay, saya shortcut So negatif 3 plus X is equal to 4. So X dalam keadaan positif, kita tak nak negatif 3. Negatif 3 bawa ke kanan, so akan jadi 4 tambah 3. Okay, so we have 7 here. So X equal to 7. So Y. Okay, Y, 0 plus Y is Y lah. So Y over 2 is equal to 4. Okay, part saya macam Y pula. Okay, therefore Y equals to 8. So kita dah dapat X dan Y tu. Okay, sebaiknya kamu buatlah conclusion. Conclusion siapa tadi? C kan? Okay, C adalah 7, 8. Buat tunjuk ini. Senang. So kalau nak check nanti, saya tengok. Biasanya saya akan tengok jawapan akhir lah. Okay, jawapan akhir betul. InsyaAllah jalan kira pun betul. So kalau jawapan akhir salah, saya akan tengok jalan kira lah. Okay, andai kata kamu tak buat jawapan akhir tu, satu kerja pula saya mencarinya. Okay, so jawapan kat sini adalah 7, 8. Okay, C tadi 7, 8. Okay, itu yang pertama. So yang kedua, C dah M dah. The ratio of the area ABM. Okay, itu lambang segitiga. Okay, segi triangle of ABM to the area of the parallelogram ABCD. ABM. Okay, ABM yang kecil ni, dalam ni. Okay, dia nak ratio area dia dengan keseluruhan. Okay, keseluruhan. So, first, untuk mencari area, pastikan point tu kita tahu. Okay, dan adalah. Kalau tak cukup, maknanya kena cari. Okay, so yang pertama, untuk mencari area. Okay, area segitiga ABM. Okay, kita ingat balik formula iaitu 1/2. Okay, modulus. Okay, ikutlah kamu nak ambil point mana. 24 boleh, 52 boleh, negatif 30 pun boleh. Okay, katakanlah saya nak ambil 24. Okay, katakan saya ambil 24. Okay, and then saya nak arah jam okay, clockwise. So, bila 24, seterusnya adalah 52. Okay, kalau nak arah lawan jam, kamu ambil negatif 30 lah. Jawapan dia akan sama je. Okay, negatif 30. Ingat, kita start from 24 and then kita ending dengan 24. Okay, itu yang pertama. So, yang kedua, darab ni kena panjang Ni panjang ni, kena ni sikit. Adakah dia mengganggu? Tidak.
Okay, so darab So kamu darabkan yang ni. Okay, iaitu 2 darab 2 tambah 5 darab kosong tambah negatif 3 darab 4. Okay, boleh juga kamu buat terbalik. Sebab apa? Sebab saya nak elak macam ni. Ni pelik pula kan. Okay, ataupun kamu buat 2 kurungan pun boleh juga. Okay, itu yang pertama. So tolak. Okay, tolak ni letak bawah lah. Okay, tolak dengan ini pula. Tebal pula. Okay. Sebenarnya 4, 5. Okay, saya tunjuk satu-satu ya. Supaya nanti kamu boleh ikut lah. Tolak 2, negatif 3. Okay, tolak kosong 2. Okay, ada setengah buku dia buat tolak kurungan, lepas tu dia tambah kan. Okay, dia sama je. Okay, dia buat macam ni. Dia tolak, kemudian contohlah A tambah B tambah C. Pun boleh juga sebab dia kalau kamu kembangkan, dia akan dapat tolak A, tolak B, tolak C. Okay, sama je. Allah. Okay, kemudian kalkulator saja. Tekan kalkulator. Okay, ni sama-sama kira lah. Okay, ni 1 over 2. Modulus jangan buang sebab belum jawapan akhir lagi. Okay, ni boleh contoh ya. 2 dapat 4 tambah kosong tambah tolak. Tolak 12. Tolak 4, 5, 20. Tolak, tambah 6. Okay, tolak kosong. Entah apa. So, dapat negatif 22. Okay, negatif 22. Okay, kebiasaannya. Pecahan ni adalah 1 over 2. So, jawapan dalam ni biasanya akan, sebab 2 is even number. So, dalam ni biasanya, biasanya akan dapat even number lah. So, that's why dia akan dapat jawapan yang cantik. Okay, so macam mana kira? Dia sudah macam ni. Boleh je. Sebab. Okay, 1 per 2 darab 2 per 2 maknanya akan dapat negatif 11. Ingat kamu ada modulus. So, jawapannya hanyalah 11 sahaja. Okay, jawapannya adalah 11 unit. Okay, jangan lupa unit. Dia tak ada unit sebab tu dia bubuh unit. Okay. Kalau dari cm semua kita tulis cm lah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua dia minta apa tadi? Keseluruhan kan. ABCD. Okay, area ABCD. Okay, pastikan ABCD keempat-empat bernama koordinat tu kita ada. Okay, so area segitiga ABCD. Alamak, bila jauh ni susah sikit saya nak tulis. Saya kena besarkan. Okay, so 1 over 2. Kita nak start pada siapa? Katakan saya nak start pada 5, 2. Kenapa saya tak nak start 7, 8? Sebab nombor dia besar. Okay, nanti kamu nak darab besar pula. Okay, so tadi saya tunjuk arah clockwise. Ni kita tunjuk arah anti-clockwise. Okay, so 7, 8, negatif 1, 6, negatif 3, 0. Okay, ingat, ni adalah segi 4. So, pastikan keempat-empat koordinat tu ada. Pastikan betul-betul. And then tutup balik dengan 5, 2. Okay, tutup balik dengan 5, 2. So, 1 over 2. Sudah ni ke? Okay, 5, 8, 7, 6. Okay, sebenarnya boleh je kamu nak congak. Okay, kamu congak saja. 5 darab 8, 40. Tambah 40, 72, 42 kan? Tambah negatif 1. Takut keliru pula. Tunjuk lah. Okay. Ulang balik. 5, 8, 40, 7, 6, 42, negatif 1, 0. Silap. 0. Bukan 1 Okay, negatif 1, 0, 0. Tulis pun boleh lah. Okay, negatif 3, 2 dapat negatif 6. Okay, kemudian tolak. Okay, tolak saya guna lagi satu pen. Tak menarik lah. Sekejap ni, saya zoom. Okay, yang mana pula? Yang ni. Yang ni. Halus pula. Okay, 27 is 14. Okay, negatif. Tolak negatif 8 bermaksud tambah 8. Okay, saya ulang balik. Ni tolak 14. Tolak negatif 8 maksudnya tambah. Okay, kemudian tolak-tolak jadi tambah. 63 is 18. 05 is 0. Minus 0. Nak tulis boleh tak nak? Tak apa. Ditulis lah bagi confirm. Okay, so double check. So 1 over 2. Di calculator lah. 40 tambah 42. Tolak 6. Tolak 14. Tambah 8. Tambah 18. Tolak 0 tak payah. So 88. Kan betul saya cakap. So 88 is the even number. Okay, so 88 bagi 2 is 40. 44 unit. Okay, unit square. So baca balik soalan. Okay, rujuk balik soalan. Soalan nak apa? The ratio of area ABM dengan ABCD tadi. So tulislah. So dekat sini dah ada ke dua-duanya. So nak tulis apa? Ratio. Okay, ratio. So untuk dapat sekejap CD ratio lah, ratio. So dia punya ratio adalah 11, 40, 44. Okay, 11, 44. So kamu boleh simplify dia. So bagi dengan 11 lah. So 11 akan dapat 1.
4. Okay, itu sahaja jawapan dia. Okay, 1, 4. Okay, boleh salin. InsyaAllah boleh nampak. Okay, the diagram on the right shows the locus of a moving point P. Okay, locus point P that touch the x-axis. Okay, at a point and is of fixed distance from a point A, 3, 4. Okay, so mana jarak dia adalah sama daripada one point iaitu 3, 4. So, bila jarak dia sama daripada one point, bentuk dia akan jadi bulatan. Dulu ada silibus lama yang apa nama tu? Apa nama dia? Dia macam ni lah locus tapi dia lebih kepada bentuk dia bukan kepada cari equation. Okay, dia akan bagi macam ada bentuk locus apabila pada 1 point, pada 2 point. Okay, dia ada bentuk dia. Tapi tak pasti KSSM ni ada tak, sebelum terlepas pandang itu. Okay, so find the equation of locus P. Okay, find the equation of locus P. So, apa dia kata ni? 3, 4. Okay, kenapa dia bagi tahu touch x-axis? Ni ada makna dia. Okay, kenapa dia bagi tahu touch x-axis at a point and is of a fixed distance from P? Okay, kenapa dia bagi tahu touch x-axis? Kat sinilah touch. Okay, ada makna tu. Okay, ada makna. Setiap ayat tu ada makna dia. Okay, kalau kamu tengok, okay, saya try zoom. Okay, touch x-axis tu bermakna ada one point here. Okay, dia adalah setentang. Okay, atau macam mana? Okay, di mana A tu berada di atas touch tadi, x-axis. Okay, apa yang dimasukkan dengan 3, 4? Okay, apa yang dimasukkan dengan 3, 4? 3 tu adalah jarak. Okay, jarak kat sini. Okay, apa itu 4? Sorry, 4 tu adalah untuk Y. Okay, 3 tu adalah untuk X. 4 tu adalah untuk Y. So, kenapa? Sebab dekat sini akan terhasillah bentuk radius. So, the radius of this circle is 4. Okay, jarak dia adalah 4. So, kita boleh guna Pythagoras theorem. Okay, sebab kita nak melibatkan jarak tadi kan. Jadi kita guna formula. Okay lah. Formula jarak datang daripada Pythagoras theorem. Okay, so nak cari locus untuk PA. Okay, ataupun AP. PA ke AP sama je. Okay, so panjang dia adalah 4. Okay, panjang dia adalah, alamak, saya tak boleh buat sini. Kita buat. Saya buat tengah sikit. Sebab rumus panjang ni dipanjang. Okay, so kita umpama ni. Okay, kita ada ni point dia. Okay, satu garis ni. So, kita dah tahu panjang dia adalah 4 unit. Okay, panjang dia adalah 4 unit. So, kita guna formula untuk, itulah distance. Okay, apakah formula untuk distance? So, nilai X tu, okay, tolak dengan 3. Okay, kemudian tambah Y, tolak dengan 4. Okay, sama dengan, okay, ini ada 2, okay, ini ada square. Sebab dia datang dia daripada Pythagoras theorem, iaitu A square plus B square equal to C square. Okay, ada 2 keadaan. Sama ada, kalau macam ni, kena ada square lah. Saya akan buat kat sini. Macam tu. Okay. Ataupun, kalau kamu nak kekalkan 4, sebelah kiri tu, okay, sebelah kiri tu dia akan jadi, apa nama? Square root. Okay, akan jadi square root. Okay, sekarang ni saya apply yang Pythagoras theorem. So, apa yang perlu kamu buat? Kembangkan dia. Okay, expand. So, ini akan dapat X2 minus 6X plus 9. Kalau kamu tak hafal, kamu apa nama, kembangkan satu persatu lah. Macam ni. Okay. Ataupun dia asal dia, kalau hafal lagi bagus. Okay, ini boleh dikembangkan sebagai A plus B, A plus B. Okay, kalau kamu tak ni lah, tak ni lagi, so maknanya kamu buat satu persatu. Atau kalau kamu dah hafal, okay, dia sebenarnya macam ni. Alah, halus pula. A, okay, A kuasa 2. Tengah-tengah ada tambah. Okay, kemudian 2, start pada 2, darab A, darab B. 2AB. Kemudian belakang ni mesti tambah. Okay, belakang ni mesti tambah. B kuasa 2. Macam tu. Okay, saya ulang balik. A kuasa 2. Disebabkan tengah dia tambah, kena buat tambah lah. Kalau tolak, jadi tolak. Okay, kemudian daripada atas, 2 darab A darab B. Kemudian mesti tambah. Okay, yang di belakang mesti tambah. B square. Okay. So, kalau tolak, ni saya tunjuk contoh lain lah. So, sama juga. A square minus 2 darab A darab B plus B square. Okay, macam tu lah. Kalau hafal lagi bagus. Kalau tak hafal tak apa. Kamu buat satu per satu. Okay, so saya tunjuk satu per satu. Saya tunjuk terus lah. So, here is Y square. Tolak. Okay, sebab dia tolak. 2 darab Y darab 4. So, 2, 4 jadi 8. Y. Belakang mesti tambah. 4 square akan jadi 16. Okay, tolak. Okay, tolak. Kita buat tolak terus lah. Yang 4 square ni akan jadi 16. Allah.
Dia akan jadi 16. So equal to 0. Okay. So seterusnya, kita cari yang geng-geng yang besar-besar ni. Iaitu x square dengan y square. Kemudian cari kawan x. Okay, x ada seorang je. Yang lain-lain, okay, so tolak 6x. Y ada seorang je. Tolak 8y. Kemudian tengok nombor. Okay, baru tengok nombor. 9 tambah 16 tolak 16. 16 ni dah hilang, so tinggallah 9. Okay, tinggal 9. So equal to 0. Tengok boleh permudahkan lagi ke tak? Tak boleh. Okay, so bila tak boleh dipermudahkan, so itulah jawapan dia. Okay, ingat locus. Okay, atau bahasa mudahnya adalah laluan bagi P. Okay, inilah jalan dia. Okay, sebelum ni saya ada cerita. Inilah jalan untuk P. Okay, nama jalan dia. Iaitu nama dia x2 plus y2 tolak 6x plus 8y plus 9 equal to 0. Kenapa saya kata nama jalan? Sebab bila kamu gantikan salah satu sebagai contoh nilai x dalam equation ni, kamu akan dapat nilai y. Okay, saya ulang balik. Dalam nama ni, equation ni, gantikan nilai x. Okay, contohlah mana-mana nilai x dalam laluan dia ni. So, kamu akan dapat nilai y dia. Okay, yang kena pada laluan tadi. So, atau sebaliknya, katakan laluan tadi diberi nilai y. Okay, diberi nilai y, gantikan nilai y. So, kamu akan dapat nilai x. Okay, akan dapat nilai x. So, itulah kat laluan dia tadi ni. Kat mana dia lalu, sekian. Okay, so here the equation. Okay, ini jawapan yang kita nak cari, iaitu x square plus y square minus 6x minus 8y minus 9 equal to 0. Okay, ini simple dia sebenarnya. Okay, katakan saya extend. Okay, saya extend soalan. Sebab berdasarkan gambar rajah ni, kita dapati laluan P ni, dia ada y-intercept. Okay, dia ada y-intercept dekat sini. Ada 2 point. Okay, so apabila dia katakan y-intercept, so kena tahu nilai x equal to 0. Okay, kena tahu sebab x kat sini adalah kosong. Okay, so kita cuba gantikan x sama dengan kosong supaya kita cari kedua-dua nilai y tersebut. Okay, kita akan dapat dua nilai y lah. Alright, so tak apa, ini saya extend So ni maklumat tambahan, mana tahu soalan kibat masuk macam ni, dia tambah je. Okay, so to find the y, so kita dah tahu x dia dalam keadaan kosong. Okay, saya tukar warna lah. Okay, x dia dalam kosong, ini saya extend So 0 square plus y squared minus 6, 0 minus 8y plus 9 equal to 0. So apa yang tertinggal adalah y square, iaitu abaikan, tolak 8y tambah 9 sama dengan kosong. Nampak? So dia dalam equation kuadratik. So bila equation kuadratik, selalunya jawapannya akan ada 2. Okay, so gunalah kalkulator, cari guna EQN. So EQN degree 2A dia 1. Okay, boleh try B dia negatif 8, C dia 9. Alamak, jawapan tak cantik pula. Okay, tapi tak apalah, kita ambil je. So, Y yang pertama, okay, jawapan dia tak cantik tapi tak apa. Kita ambil 6.6 lah. Okay, contoh dia 6.6. So, Y yang pertama. Okay, Y yang kedua, 1.35 maksudnya 1.4. Okay, so Y pertama ada 6.6 and then the second Y is 1.4. Okay, so apa maksud dia? So dekat sini lah. Okay, 1.4 kat sini. 1.4, satu lagi apa tadi? 6.6. Ini adalah 6.6. Ini jawapan tak cantik, tapi tak apalah. Kita dapat juga nilai dia. So macam tu lah. Kita dah ada laluan dia, kita dah ada jalan untuk P, dah ada nama dia. So apabila kita tahu salah satu, okay, kita tahu nilai X. Okay, kita tahu nilai X, that is 0. So kita akan dapat 2 nilai Y. Okay, katakan point kat sini pula, point kat bawah ni. Okay, sebenarnya kita boleh tahu. Okay, ada masa sikit ni saya extend lah kat sini. Okay, kita nak cari nilai x-intercept. Okay, kita nak cari x-intercept. So apabila x-intercept y equal to 0. Okay, y equal to 0. Okay, kita ni saya tambah Okay, apa berlaku apabila x-intercept? So x-intercept ni kena ingat y equal to 0. So kena ingat y equal to 0. So therefore we have x square plus 0 square minus 6x. Okay, minus 8, 0. Gantikan y 0. And then plus y. Ada mak tamat. Okay, plus y equal to 0. Okay, sepatutnya betul lah. Okay, so akan dapat x square minus 6x minus y equal to 0. Okay, secara logiknya x tu akan ada 2. Okay, secara logiknya sebab dia adalah kuadratik. Tapi kamu kena ingat, kamu dah belajar tentang b square minus 4ac yang sebelum ni. Okay, b square minus 4ac, so apa berlaku? So b dia adalah negatif 6 square tolak 4 ac 9. Okay, so akan dapat 36. Ni pun tolak 36. So akan dapat 0. So ingat, b square minus 4ac equal to 0 is touch 1 point. Okay, kan apa nama tu? 2 equal apa dah lupa. Okay, yang kamu ada 3 tu. Allah Akbar, thank you dah lupa. Okay, kamu ada 3 sebelum ni. Yang lagi.
more than 0, equal to 0, less than 0. So bila more than 0, mana dia touch 2 point. Okay, equal to 0, dia touch 1 point. Okay, contoh macam ni, dia touch kat sini. Okay, less than 0 maknanya dia tak touch. Okay, so kita dah uji equation ni, B square minus 4AC, so jawapan kita kosong. Okay, apabila jawapan kosong bermakna betul lah, equation tu dia akan bertemu atau bersentuh satu titik sahaja. Okay, pada Y equal to kosong, dia 0. Okay, so ini boleh je guna kalkulator. Sama juga A tu 1, B dia negatif 6, C dia 9. So jawapan 3 saja. Okay, jawapan 3. So kira-kira so, kamu akan dapat X equal to 3. Okay, X equal to 3. Okay, ini saya shortcut lah. Okay, sebenarnya tak apalah, tulis lah. 3 maknanya tolak. Okay. So X minus 3. Ini jalan sebenar 3. So bermakna apabila Y kosong dekat laluan tadi, so X kita akan dapat 3. So X kita akan dapat 3. So betul lah. Tadi kan kita dapat jarak tadi kan 3. Dekat sini. Okay, so akan dapat jarak tadi 3. So kat sini 3. Sebab jarak tadi pun 3. So koordinat dia adalah X dia 3, Y dia kosong. Okay, ni koordinat yang tadi saya buat Y intercept sahaja. Okay, so begitulah soalan yang berkaitan dengan locus. So kamu bukan sekadar cari sahaja equation of locus. Okay, nak cari equation ni pun hati-hati. Mesti hati-hati. So utama ni yang melibat ni lah square-square ni. Okay, silap sikit habis. Okay, so kena hati-hati. So jawapan akhir tu pastikan betul lah. Alright, kemudian mungkin juga soalan tu boleh extend. Dia boleh tanya contoh Y-intercept. Okay, Y-intercept here ada 2. And then kita kena tahu X dia adalah kosong. Okay, kita dah tahu nama jalan dia. Nama jalan dia adalah S square plus Y square minus 6X minus 8Y plus 9 equal to 0. Okay, kemudian kita gantikan saja. Okay, gantikan X to 0. So dapatlah Y. So kamu akan dapat 2 nilai Y. Okay, itu yang pertama. So yang kedua sama juga kalau dia nak cari X-intercept. So bila kamu kira tadi, kamu dapati dia dalam bentuk kuadratik. Okay, dalam bentuk kuadratik. Tapi tak apa, kamu boleh teruskan dengan pengiraan kalkulator. Tapi kalkulator akan tunjuk satu jawapan sahaja. Okay, satu jawapan sahaja bermaksud dia hanya touch 1 point saja. Okay, so kat sini kira-kira kamu akan dapat X sama dengan 3. So kita juga boleh buktikan dengan B square minus 4AC di mana jawapannya akan dapat 0. Alright. Untuk equation ni boleh juga kamu buktikan. Yang ni Y square minus 8Y plus 9 equal to 0. Kamu guna juga B square minus 4AC. Okay, tak apalah, kita try. Ada masa sikit. Okay, B dia adalah negatif 8. Square minus 4, A 1, C dia 9. Okay, dapat apa ni? Ini 64, 30, 36. Okay, 36. So, di mananya positif lah kat situ kan? So, 64 tolak 36. Alamak, saya kena tukar ni dulu. Okay, akan dapat 28. Okay, apa maksud 28? Bermakna B square minus 4AC is more than 0. So, more than 0 macam tadi, kita ada macam ni. So, akan ada 2 intersect. Okay, yang ni saya extend Ni maklumat tambahan lah. Okay. Kalau tadi dia equation dia X, okay, kalau tadi dia equation dia X, so dia akan touch dekat paksi X. Okay, equation dia X, dia akan touch pada paksi X. Okay, yang ni sebab kamu dah ganti hanya ada satu sahaja nilai X. Okay, anda kata dia ada 2 nilai X, bermakna dia touch dekat 2 tempat. Okay, akan ada 2 nilai X kat situ. Untuk kes ni pula, equation dia adalah Y. Okay, dia menggunakan Y. So apa maksud dia? Dia akan touch 2 tempat dekat Y. Kena faham kena faham konsep tu. Dia akan touch 2 tempat dekat Y. Kalau tadi X, okay, sebelum ni yang mana-mana kamu belajar pun tentang X sahaja. Okay, sekarang ni saya extend, kita dah ada equation Y sahaja. Okay, dia itu Y square minus 8Y plus 9. Okay, sebenarnya equation ni, dia adalah parabola. Okay, dia adalah parabola dekat mana? Dekat sini. Okay, saya bagi gambaran dulu. Sebelum ni kamu dah belajar kuadratik macam ni kan? Macam ni kan kuadratik. Okay, pada paksi X. Okay, so apa yang berlaku pada paksi Y? Dia macam ni. Okay, dia macam ni. So ini sebutan X. Ini sebutan Y. Okay, so sekarang ni kes kita dekat sini. Okay, kes kita kat sini sebab ni lah Y dia. Locus Y ni. Dia umpama dia memang parabolik. So satu graf kat situ, bentuk dia. Okay, tetapi dia pada paksi Y. Okay, compare dengan sebelum ni yang kamu belajar pada paksi X. Okay, ini maklumat tambahan nanti mana tahu kamu jumpa soalan-soalan macam ni. Tu basic dia lah. Apabila dia equation in term of X, so bermakna dia akan sama ada dia ada intersection atau tak ada intersection pada paksi X. Tetapi apabila dia dalam sebutan Y, okay, dia dalam bentuk Y. Okay, dia dalam bentuk Y macam ni lah. Dia pada paksi Y. Di mana dia ke kiri atau ke kanan. Kalau X tadi ke atas atau ke bawah. Okay, so dalam kes kita berada di sebelah kanan ni lah sebab dia menghala ke kanan.
Okay, therefore bila kamu provekan dia, B squared minus 4AC, you get 28. So 28 is more than 0. So masuk more than 0, okay, ni saya perbetulkan lah salah ni. Sekarang ni kes kita Y, okay, dia ada dua keadaan macam tadi, sama ada macam ni atau macam ni. Dia ada dua lah. Okay, pada paksi Y. So katakanlah kamu dapat equal to 0. Okay, equal to 0. So sama juga, Y juga macam ni, tapi dia one touch. Ataupun macam ni. Susah sikit tulis. Okay, dia pada paksi Y atau less than 0. Okay, less than 0 maknanya pada paksi Y tu dia tak bersentuh. Okay, ni paksi Y, dia tak bersentuh. Sama ada dia sebelah kiri atau di sebelah kanan. Okay, so untuk kes kita ni, kita adalah more than 0, so dekat sini. Okay, so that's why lah kamu dapat Y tu 2. Okay, more than 0 maknanya dia intersect at 2 point at Y, so 6.6 and 1.4. Okay, nilai dia tak cantik tapi tak apalah. So nak buktikan kat situ bahawa locus tadi dia ada Y intersect dekat 6.6 and 1.4. Okay, kalau kita tengok laluan lain, tak ada dah intersect. Okay, laluan lain tak ada intersect. So banyak benda boleh ditanya daripada locus ni. Okay, bukan sekadar cari so saya nak kamu faham betul, bukan sekadar cari nilai equation tersebut. Dan jangan salah. Once kamu salah nilai equation locus, so untuk next question kamu akan salah lah. Okay, so kena hati-hati dekat situ. Okay, so secara ringkasnya saya dah sentuh lah tentang ada berapa 4 Okay, yang pertama yang MN tadi. So yang kedua berkaitan dengan parallel and perpendicular. Okay, yang ketiga berkaitan dengan area. Okay, dia sebenarnya nak fokus kat area kat sini. So dia kaitkan dengan midpoint. Kemudian saya sentuh tentang locus, okay, atau loci. Alright, so secara keseluruhan. So nanti sebenarnya saya dah bagi kat sini self practice. So saya ambil setiap soalan satu saja. So nanti kamu cuba juga. Okay, boleh tengoklah self practice 7.3, nombor 2 ke, nombor 3 ke, boleh try. Okay, sama dengan self practice 7.5. Okay, ingat ini tadi 7.3, 7.5, 7 point apa ni? 9, 7.11. Okay, 11. Okay, try nombor yang lain. Okay, nombor 2, nombor 3. Okay, sebab saya risau. Cikgu Ayu akan ambil soalan-soalan kat situ lah. Atau yang berkaitan kat situ. Okay, tambah pula dia akan ikut format kan. Dia akan ikut format SPM tu. Semua saya tak pasti berapa soalan. So kena hati-hati lah. Okay, so next week insyaAllah kita cover untuk index number So kalau ada yang tak faham, kamu boleh tanya topik yang dia saya. InsyaAllah saya cuba bantu nanti. Okay, setakat ni ada pun nak tanya? Atau dia nak salin tadi ke? Mana tadi Oh Allah, dia nampak. Boleh kot. Okay, ada apa nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Oh, tak ada, cepat. Okay, tepat masanya. Okay, so saya harap kamu tolong fokus untuk soalan LMAT ni, problem solving, dan juga fokus juga pada soalan-soalan basic lah. Okay, yang pasti kamu kena kuasai soalan-soalan basic. So macam saya katakan tadi, tengok pada sebelum ni, tengok pada penghujung bab. Okay, tengok pada penghujung bab kamu ada summary. Okay, dekat situlah cabang-cabangnya kamu nak tengok kat mana kamu kuasai. Ataupun sebenarnya ada satu lagi sebenarnya. Sekejap Okay, tak ada. Kalau maths saya rasa ada kot. Dia ada yang dia macam self-reflection lah. Tajuk ni berapa point berapa skala kamu kuasai, 1 ke 2 ke 3. Okay, itu saya rasa match kot. Dalam ni tak, match tak ada pula. Kita apalah itu. Okay, so macam saya katakan tadi, tengok pada summary. So yang mana kamu tak kuasai lagi, tolong tengok balik. Okay, tengok je contoh dalam buku teks tu, insyaAllah boleh jawab. Okay, kuasai yang basic-basic. Okay, yang contoh-contoh tu kuasai betul-betul. Okay, saya tak saja sangat kamu buat soalan-soalan buku lain. Okay, boleh juga kalau kamu ada masa boleh cuba. Takut nanti kalau asas kamu tak kuat, kamu tak boleh nak jawab soalan tu. Tapi utamakan dulu pada buku teks. Okay, setiap soalan-soalan dalam tu ada kemungkinan, ada kemungkinan besar akan keluar dalam exam. Okeylah, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So terima kasih atas komitmen kamu. Okay, tahniah. Teruskan momentum untuk belajar. Okay. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu.